Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 6 Mac 2020, negara Indonesia telah digemparkan dengan berita bahawa seorang remaja perempuan berinisial NF yang berusia 15 tahun telah membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun. Berita itu bukan sahaja menggemparkan Indonesia tetapi di negara kita juga. Pembunuhan keji ini dilakukan di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 5 Mac 2020. Namun keesokan harinya pada 6 Mac 2020, suspek menyerah diri di Balai Polis Taman Sari. Bukan itu sahaja, pada 5 Mac tersebut, keluarga mangsa telah melaporkan kehilangan anak mereka dan pencarian mangsa segera dimulakan. Suspek yang mengetahui pencarian yang dilakukan itu dan sebelum menyerahkan dirinya kepada pihak polis, dia sempat memuat naik status di akaun Facebook miliknya pada hari itu. Dia menulis bahawa dia baru sahaja membunuh seorang kanak-kanak kecil dan memasukkannya ke dalam almari pakaiannya. Dia juga mengakui sudah bersedia untuk menyerah diri pada keesokan harinya. Selain itu, dalam perjalanan ke balai polis untuk menyerah diri, dia turut memuat naik gambar kakinya dan menambah caption OTW pada muat naik itu. Sungguh menakutkan apabila mengetahui tentang kes ini. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Suspek diketahui telah menyerah diri pada pagi Jumaat, iaitu pada 6 Mac. Dia datang sendirian ke Balai Polis Taman Sari pada pukul 10 pagi dan mengaku kepada polis bahawa dia telah melakukan pembunuhan itu di rumah keluarganya di Sawah Besar, Jakarta. Pada mulanya, polis menyangkakan yang remaja itu sedang bergurau. Polis akhirnya membawanya ke Balai Polis Sawah Besar. Kemudian mereka memeriksa tempat kejadian dan menemui mayat di sebuah rumah di Sawah Besar. Suspek kemudian telah ditahan untuk siasatan manakala pihak forensik polis segera mengumpulkan bahan bukti di rumah tersebut. Siasatan terhadap suspek pula selepas itu telah mendedahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Mangsa dilemaskan di dalam tak mandi dan kemudian suspek menyimpan mayatnya di dalam almari. Pada masa itu, keinginan suspek untuk membunuh tidak dapat dibendung. Daripada rekod polis semasa soal siasat sebelum ini, suspek sering mempunyai keinginan untuk membunuh seseorang. Suspek dilaporkan berpuas hati dengan pembunuhan sadis ini. Malah dia seperti tidak menyesal membunuh budak bawah umur yang sudah lama dikenalinya. Menurut polis Indonesia, suspek secara sengaja mengatakan dia telah membunuh dan mengatakan yang dia tidak menyesal tetapi berpuas hati. Ketika kejadian, suspek tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di rumah yang menjadi lokasi kejadian ngeri ini. Pada hari kejadian, iaitu petang Khamis, mangsa kebetulan berada di rumah suspek. Mangsa bermain di situ kerana merupakan kawan kepada adik suspek. Rumah suspek dan rumah mangsa agak berdekatan. Ketika bermain, mangsa diminta mengambil mainan yang berada di dalam tak mandi. Selepas budak malang itu berada di dalam tak mandi, pada waktu itulah suspek melakukan aksinya. Polis berkata suspek telah memasukkan mayat mangsa ke dalam baldi. Mayat itu kemudian ditutup menggunakan cadar supaya orang di dalam rumah tidak mengesyaki apa-apa. Padahal baldi itu berada di dalam bilik air dan ibu bapa suspek ada ke bilik air sejak tengah hari, namun mereka tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak mereka. Pada asalnya, suspek mahu membuang mayat mangsa ke tempat lain, namun apabila mengangkatnya, dia tidak berdaya. Oleh kerana hari sudah lewat petang, suspek kemudian meletakkan mangsa di dalam almari. Pada keesokannya, dalam perjalanan menuju ke sekolah, dia menukar pakaian sekolah dengan pakaian lain dan kemudian menyerah diri di Balai Polis Taman Sari dan mengaku telah membunuh. Hasil siasatan secara mendalam mendapati suspek mempunyai hobi menonton filem seram. Salah satu filem yang sering ditonton ialah Chucky, iaitu anak patung pembunuh yang popular pada tahun 1988. Selain itu, dia juga sering menonton filem Slender Man. Diketahui filem Slender Man menampilkan watak fiksyen yang disifatkan sebagai seorang lelaki yang tinggi lampai, kurus, tanpa muka, mempunyai sesungut dan berbaju hitam bertali leher merah. Slender Man umumnya suka menculik atau mencederakan orang, terutamanya kanak-kanak. Hasil siasatan yang diadakan di rumah suspek, polis menemui fakta mengejutkan. Rupa-rupanya suspek mempunyai koleksi lukisan dengan luahan hati melalui bahasa Inggeris. Dalam sidang media yang diadakan, polis mempamerkan koleksi lukisan milik suspek dan menunjukkannya terus kepada kru media yang membuat liputan. Dalam lukisan pertama, kita boleh melihat seorang wanita terikat pada badannya. Gambar wanita itu hanya dipaparkan separuh.
Perempuan itu tampak mengenakan kalung hitam. Bahkan suspek turut menulis sebuah kalimat di dalam bahasa Inggeris yang bermaksud tetap tenang dan berikan aku penyiksaan. Selain itu, polis turut menemui papan putih bersaiz sederhana. Papan itu mengandungi curahan hati suspek juga di dalam bahasa Inggeris, antaranya bermaksud saya selalu suka awak, siapa tak tahu. Tambahan pula terdapat juga ayat tidak benci, cuma aku lemas dalam emosi dan aku belajar mengubah hidupku tapi aku perlukan waktu. Dan terdapat beberapa lagi penemuan yang menggusarkan. Selain mahu membunuh orang, suspek juga dikatakan mempunyai tabiat luar tabi'i, iaitu membunuh haiwan tanpa sebab. Antara haiwan yang menjadi mangsanya ialah kucing peliharaannya. Disebabkan mempunyai beberapa tabiat luar kemanusiaan, polis memutuskan untuk memeriksa keadaan mental suspek. Suspek dibawa ke Hospital Keramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan psikiatri pada 8 Mac. Di sana diketahui bahawa suspek sedang hamil yang kemudian didapati dia turut menjadi mangsa kepada nafsu liar manusia. Suspek berada dalam dua kedudukan sekaligus, iaitu sebagai suspek dan mangsa. Ironinya, perbuatan keji itu dilakukan oleh 3 orang yang rapat dengan suspek sendiri, iaitu 2 bapa saudaranya dan kekasihnya. Ketiga-tiga mereka segera ditahan oleh pihak polis dan dinamakan sebagai suspek. Pada Ogos 2020, panel Hakim Mahkamah Daerah Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun kepada suspek kerana didapati bersalah meragut nyawa mangsa. Pada 5 Mac 2020, suspek dijatuhkan hukuman penjara dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Handayani Jakarta milik Kementerian Sosial dan di bawah pengawasan Badan Kebajikan Masyarakat. Ketika di penjara, pihak kerajaan Indonesia membolehkan suspek untuk menyambung pelajarannya dan memasukkannya ke dalam program bersekolah dari rumah. Apa yang kita harapkan adalah suspek mampu berubah dan tiada lagi keinginan liarnya. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar kerana yang menjadi mangsa adalah insan yang tidak berdosa. Sekian.